Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Marilah sama-sama kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala sekalian yang baru masuk, sama-sama kita tekan butang share. Moga-moga dapat manfaat sesi tazkirah ataupun kuliah maghrib live pada malam ini, membicarakan tentang isu tentang mengubah ataupun mengajak mencegah kemungkaran. Kenapa kita perlu takut? Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita masuk kepada perbincangan yang kita akan bincang pada hari ini, saya nak baca satu hadis Rasulullah SAW yang saya kira sangat menarik untuk kita bacakan bersama-sama sebagai pedoman kepada kita, seperti mana yang semalam kita bacakan dua hadis Rasulullah SAW membicarakan tentang orang yang terakhir keluar daripada neraka Allah Subhanahu wa taala dan orang yang terakhir juga yang masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin mati Allah SWT, satu hadis Nabi Muhammad SAW, hadis ini utara dhaif, namun kita boleh gunakan sebagai fadail amal, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dengar bacaan hadis Rasulullah, dan kita kena banyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. An Abi Hurairah, ingat tak nama Abi Hurairah saya sebut hari itu? Namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. An Rasul sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam Cikgu I, ahlan wa sahlan. Inna rajulaini mimman dakhala an-nar ishtadda siyahuma. Dia kata Nabi SAW bersabda, dalam neraka Allah Subhanahu wa taala ada dua orang lelaki. Mimman dakhala an-nar, yang masuk neraka, ishtadda siyahuma, bersangatan bising mulutnya, duduk menjerit-jerit dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dua orang lelaki ni. Faqala Rabbu azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, akhrijuhuma, keluarkan keduanya itu. Buat keluar dua orang tu. Dua orang ni sedang berteriak, menjerit-jerit dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, keluarkan wahai malaikat, keluarkan mereka berdua. Falamma ukhrija qala lahumā, tak kala mana dikeluarkan dua orang ahli neraka ini, maka berkatalah Allah berfirman kepada mereka berdua, li ayyi shay'in ishtadda siyahukuma. Allah tanya pada dia, li ayyi shay'in ishtadda siyahukuma, kenapa kamu berdua ni kuat sangat menjerit dalam neraka tu? Apa kamu menjerit-jerit? Kalau orang Perak kata kriau ni istilah dalam kitab ni lah. Qala, maka kata mereka berdua ni, fa'alna dhalika litarhamana, wahai Allah, fa'alna dhalika, kami buat begitu, litarhamana, untuk kamu bagi rahmat kepada kami, kesian kepada kami. Menjerit tuan-tuan betul. Biasanya kalau kita menjerit, nak perhatian lah. Maka dua orang ni menjawab, ya Rab, kami menjerit ni sebab apa? Supaya kamu rahmati kami. Qala, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, inna rahmati lakuma an tantaliqa fatulqiya anfusukuma haitsu kuntuma minan nar. Bahawasanya dia kata rahmat aku ni, ingat, dengar kata Allah Subhanahu wa taala, rahmat aku ni, lakuma, bagi kamu, antantaliqa, kamu pergilah dua-dua ni, fatulqiya anfusukuma haitsu kuntuma minan nar. Dengar Allah kata, rahmat aku kepada kamu berdua wahai ahli neraka yang menjerit kuat ni, kamu pergi dekat tempat yang kamu keluar tadi, kamu terjun balik dalam tu. Tengok tuan-tuan Allah, tengok Allah kata, pergi balik tempat yang kamu keluar tadi, dikeluarkan tadi, kemudian kamu terjun dalam tu. Maka hadirin mati Allah Subhanahu wa taala,
fayantaliqani fayulqi ahaduhuma nafsuhu. Maka dua-dua pun pergi dekat neraka, jurang neraka Allah Subhanahu Wa Taala ni. Fayulqi ahaduhuma nafsah. Salah seorang daripadanya terjun masuk dalam neraka tu. Sebab Allah kata pergi dua-dua, terjun dalam tu. Maka salah seorang yang pergi ni, dia terjun, fayaj'aluha alaihi bardan wa salama. Ketika tu Allah jadikan neraka tempat dia terjun tadi bardan, jadi sejuk, wa salama, dan jadi selamat. Fayaqumul akharu fala yulqi nafsah. Dan seorang lagi yang tak terjun tadi, dia tak pergi terjun. Fayaqulu lahu rabb, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepadanya, ma mana'aka an tulqiya nafsaka kama alqa sahibuk. Ma mana'aka, apa yang menegah kamu an tulqiya nafsaka, untuk kamu terjun, diri kamu terjun tempat tu, kama alqa sahibuk, seperti mana sahabatmu terjun tadi. Sebab dua orang tadi kan keluar daripada neraka, dikeluarkan sebab menjerit-jerit. Kemudian Allah kata, rahmat aku, kamu terjun balik dalam neraka tersebut. Seorang terjun, tiba-tiba neraka tersebut menjadi sejuk dan selamat, dan seorang lagi tak nak terjun. Tengok tuan sekalian, apa dialog dia? Fayaqulu ya Rabb, maka berkata dia, ya Rabb, inni la arju an la tu'idani ba'dama akhrajatni. Wahai Allah, aku ni harap jangan kamu balik-balik aku. La tu'idani, jangan kamu patah balik aku, pulangkan balik diriku ini, ba'dama akhrajatni, setelah mana akhrajatani, selepas kamu dah keluarkan aku, wahai Allah, janganlah tolong balikkan aku dalam neraka balik. Fayaqulu lahu Rabb, maka berfirman Allah Subhanahu Wa Taala, laka raja'uka, bagi kamu apa yang kamu nak, fayudkhalani jami'al jannah birahmatillah, maka dua-dua tadi yang menjerit-jerit dalam neraka tu Allah keluarkan. Kemudian kata Allah masukkan mereka berdua dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala birahmatillah, dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Syekh Idris Al-Marbawi, ini bermakna tuan-tuan, kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala satu masa nanti bukan disebabkan amal kita, tapi disebabkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, jangan pula salah faham kepada hadis ini. Ada orang salah faham, dia kata biar saya lah salah seorang pada lelaki tersebut, ustaz. Tak boleh. Kita harap kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala bighairi hisab biiznillahi azza wa jalla. Kita terima kasih pada semua yang sudi menonton pada malam ni. Itu mukaddimah tazkirah saya pada malam ni, insya-Allah. Jadi hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita baru dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Perdana Menteri bahawa dilanjutkan tempoh kita berada dalam rumah ni sehingga 14 hari bulan April. Satu suasana yang mengejutkan terutama Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dan sangat menyedihkan bagi setengah orang tak boleh bekerja, tidak ada pendapatan dan sebagainya. Dan juga terutama Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, namun pada masa yang sama kepentingan umum lebih besar daripada kepentingan fardiyah sendiri-sendiri. Maka kita lebih utamakan kepentingan umum. Justru itu hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita selamat di dunia ni, di bumi Malaysia kita ni, maka patuhilah perintah kerajaan yang ada sekarang ni. Jangan cakap banyak, insya-Allah. Beli keluar untuk keperluan sahaja. Saya hari-hari keluar tuan-tuan sekalian. 3 hari ni saya pergi ke KPJ pun bawa anak saya, Syed Muhammad, yang batuk kuat, dia ada qahak dan sebagainya, untuk diseduk qahak, hingus dan sebagainya. Alhamdulillah lah. Hari ni nampak ada perkembangan positif lagi. Doakan pada anak-anak saya supaya sihat mereka, insya-Allah. Hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, tajuk yang saya pilih pada hari inilah tentang mencegah kemungkaran. Isu yang baru ni ataupun hari ni yang tiba-tiba ada satu pihak yang datang menyerang saya kata menyerang lah, istilahnya menyerang, yang disebabkan dia kata teguran saya terlalu kasar, teguran saya terlalu directly kepada pihak yang saya nasihat ataupun saya tegur tersebut. Justru itu hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, perkara ni berlaku pada hari Ahad yang lepas. Bila kita tengok dalam televisyen ada rancangan nyanyi-nyanyi. Nyanyi tak salah tuan-tuan sekalian. Saya suka nyanyi. Saya suka Jamal Abdillah, Arwah Abang Salim, saya suka SM Salim, saya suka Tuan Sri P. Ramli, saya suka menyanyi juga, walaupun suara tak sedap, pecah pitu suara. Tapi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang saya tegur adalah rancangan tersebut saja. Rancangan tersebut yang ditayangkan dalam televisyen rasmi negara, ketika itu menayangkan benda yang tak patut ditayang pada malam yang sepatutnya kita memperhijabkan, kita memperhebatkan
rakyat agar ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak program-program yang lepas-lepas tu boleh bawa balik dan tunjulkan kepada masyarakat. Cerita-cerita bermanfaat kepada masyarakat sangat banyak, tapi yang ditonjolkan terkinja-kinja itu. Saya tegur yang tu saja. Tapi ada yang tak faham, dia kata saya tegur RTM ni semua overall semua. Ni saya tak boleh terima, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya masih lagi waras. Saya masih lagi tahu RTM ni memang milik kerajaan. Dia wadah penyiaran yang dia terima oleh seluruh masyarakat yang tidak mampu nak bayar Astro, tak ada nak bayar Unify dan sebagainya. Cuma saya sebut hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian sebagai teguran sahaja. Saya tak sangka teguran ini biasanya rancangan pihak televisyen tak cakna sangat teguran-teguran hamba ni. Tapi alhamdulillah ada pihak mereka mungkin terasa, ataupun saya tak rasa itu sangat kasar, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saya sebut bahawa kenapa dipertunjukkan program tersebut dalam suasana kita menghadapi COVID-19 ini. Itu saja. Tak saya babitkan kepada seluruh rancangan RTM. Saya tahu RTM ada forum perdana, ada tilawah interaktif, ada macam-macam program, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala yang dibuat, program keagamaan. Itu saya tak nafikan langsung, setitik pun saya tak nafikan. Cuma saya menegur sahaja program malam itu sahaja yang mana menonjolkan artis-artis dan penyanyi-penyanyi terkinja-kinja, sedangkan sepatutnya tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana berlaku 2004 peristiwa tsunami besar, kita batalkan seluruh program keramaian, kekonsertan, kesetanan dan sebagainya. Itu kita stop. Bukan bermakna kita hanya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu berlaku suatu perkara saja, tidak. Tapi hakikatnya hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, teguran itu yang kita sampaikan, sama ada nak terima ataupun tidak, Allahu a'lamu bissawab. Ada yang mengatakan saya takkan, antara komen yang saya baca, saya takkan jemput dah website ke RTM dan sebagainya. Saya tak kisah yang ni, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya sebut saya dah jemu ataupun saya dah puas waktu saya berada di Pencetus Ummah hari itu, selama 9 minggu berada di depan kamera saja. Tak bangun tidur, pergi mana-mana pun semuanya kamera saja. Dan saya sangat jemu dengan isu ni. Fatimah, mari sini. Ahmad dia tutup pintu. Ahmad dia, okey. Tutup pintu. Minta maaf ada elang sikit daripada anak-anak di sini. Jadi hadirin mati Allah SWT, tajuk saya ialah tentang macam mana nak mengubah kemungkaran ini. Uskut. Yang pertama kita kena sedar benda ni. Bahawa yang pertama, tugas mencegah kemungkaran adalah tugas kita semua. Bukan tugas seorang ustaz, bukan tugas seorang tok imam, bukan tugas seorang AJK masjid, bukan pegawai agama Islam. Kita semua. Apa dalilnya ustaz? Dalilnya Allah SWT berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamulah sebaik-baik manusia, kuntum khaira ummah, sebaik-baik ummah ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf, suruh orang buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan cegah buat kemungkaran. Allah tuju kepada semua. Walaupun ada mufassirin mengatakan kuntum khaira ummah ditujukan kepada ashabul Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ulama jumhur mengatakan kuntum khaira ummah ay ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khaira ummah, sebaik-baik ummah. Kita sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Kita kena suruh orang buat baik, kita kena cegah kemungkaran. Ini tugas yang perlu kita buat bagi setiap manusia. Yang kedua, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebagai seorang dai, tugas yang kita kena buat cukup-cukup besar. Tugas yang kita buat cukup-cukup besar, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita sesuatu perkara. Ya, dia. Tak apa, Mak. Duduk sini. Nampak? Nak tengok. Ni ada orang menunggu saya lah. InsyaAllah pada malam. Jadi balik pada saya, Allah SWT tadi sebut bahawa kadang-kadang kita ada mad'u. Bila kita jadi seorang da'i, bukan masuk da'i TV3, bukan masuk Pencetus Ummah, tak, imam muda, tak perlu. Kita jadi seorang ustaz ke, tak jadi ustaz ke, baru nak start ke, semua kita ni adalah seorang da'i ilallah, yang dak menyeru orang ke arah kebaikan belaka. Cuma yang teman-teman Allah SWT, kita kena kenal mad'u kita siapa, yang kita nak dakwah tu siapa dia. Ada di kalangan mereka orang yang jahil.
Ada yang jahil. Jahil ni maknanya orang yang jahil bahasa Arab. Bahasa Melayunya disebut sebagai stupid. Stupid ni bahasa Inggeris. Disebut bahasa Melayunya bodoh. Bodoh maksudnya bukan bodohnya 1 tambah 1 jawab 8. Tak. Bodoh maknanya tidak tahu tentang urusan agama. Tidak tahu urusan halal dan haram dalam agama. Tak. Sebab tu Nabi sebut man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa-siapa yang Allah nak dia kebaikan, Allah fahamkan dia urusan agama. Itu maknanya kebaikan. Bahkan Allah SWT, terutama Allah SWT sekalian menyebut kepada kita bahawa bila mana kita menyeru orang, menyeru ada cara bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah. Ada orang kata dengan hikmah ni kena cakap lembut ustaz. Cakap ustaz kena cakap lembut. Jangan ganah-ganah, jangan garang-garang orang lari. Tak juga tuan-tuan Allah SWT sekalian. Kita lihat uslub dakwah Rasulullah SAW. Uslub dakwah para sahabat Nabi SAW. Nampak ni Fatimah, ini amat dia. Ni amat dia, ni Fatimah. Cakap Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah di luar, di luar. Okey, baik. Itu sajalah iklan. Baik. Hadirin mati Allah SWT sekalian. Kadang-kadang orang yang kita ajak ni orang yang jahil sungguh, tak tahu apa. Maka tuan-tuan Allah, tak perlulah kita sampai tahap kita membuat dengan cara yang cukup ganah sampai mereka tak boleh nak ikut dakwah kita tersebut. Itu maknanya kena slow, steady. Jangan kita berdakwah sebab nak terus orang ikut kita, tak boleh. Satu. Yang kedua, hadirin mati Allah SWT sekalian, ada orang yang kita dakwah ni dia jenis tahu. Dia tahu tapi dia tak buat. Dia tahu benda ni halal, benda ni haram, benda ni tak boleh, benda ni boleh, tapi dia tak buat. Orang macam ni tuan-tuan Allah SWT betul juga dengan hikmah. Kadang-kadang tuan-tuan Allah SWT hikmah ni bukan datang sekadar kita nak bercakap saja, kita cakap lembut saja, kita nak peluk dia. Tak. Hikmah kadang-kadang dengan cara yang agak garang, boleh katakan hikmah. Contohnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ada orang yang buat onar depan dia. Dia ketuknya kepala orang tu. Ketuk kepala ni tak ada hikmah kita kata. Tapi kata dia, aku ketuk kepalamu sebab syaitan ada dalam kepalamu. Syaitan ada dalam kepala kamu. Itu sebab ada uslub hikmah itu sendiri dengan cara merotan, dengan cara yang garang. Ada kaedah-kaedah caranya yang disebut oleh para ulama kepada kita. Maka hadirin mati Allah SWT sekalian, dan kita kena ingat, bila mencegah kemungkaran ni bukan satu perkara yang mudah. Nak cegah orang buat benda seronok. Benda mungkar ni seronok tuan-tuan. Nak berjudi seronok, menipu orang seronok, nak makan rasuah seronok, berzina seronok, semua seronok, beronok-ronok seronok je ni. Tiba-tiba kita datang nak cegah mereka daripada melakukan perkara ni, confirm kita akan ditegahnya ataupun kita akan dilawannya. Itu confirm tuan-tuan Allah SWT perkara ini. Maka tuan-tuan Allah, harangan yang akan berlaku kepada kita memang banyak sangat halangan dia. Kalau orang pernah keluar televisyen, mungkin dia tak akan keluar dah sebab dia cakap benda betul, dan orang tak suka dia dengar cakap benda tu. Dia kena cakap lembut, elok, boleh keluar insya-Allah. Maka saya bukan spesies itu. Saya bukan kategori orang yang bercakap macam tu. Yang kedua, Allah SWT bukanlah setakat tak boleh keluar TV, di ban daripada radio. Itu small pieces lah, sangat-sangat kecil berbanding halangan yang diterima oleh para anbiya alaihi salatu wassalam yang sangat-sangat hebat. Yang mana tuan-tuan Allah SWT sekalian, keadaan ummah, keadaan para anbiya, para rasul ditimpa berbagai malapetaka, ujian daripada Allah SWT. Seperti mana disebut dalam peristiwa Isra wal Mi'raj sebelum ini, iaitulah Nabi Allah Zakaria digergaji badannya, Nabi Allah Yahya dipancung kepalanya, Nabi kita Muhammad SAW orang lontar dengan batu, diracun oleh puak-puak Yahudi kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan dakwah. Jadi kalau kita sebagai seorang da'i, kita kecut dengan benda ni, baik letak jawatan jadi da'i, baik mu jadi petani saja, duduk di kampung jadi tanam pokok kangkung ataupun kacang panjang dan sebagainya, cukup masa jual. Kita tak berani nak cakap benda betul, seolah-olah ada batu berlian dalam mulut kita yang kita kata kalau aku keluar je habis, tercurah habis. Maknanya kalau aku cakap benda betul, hilang habis kemuliaan yang aku ada, hilang habis kedudukan yang aku ada. Yang ni yang menyebabkan Allah SWT, orang jahat semakin jahat, orang baik berkurangan. Sebab apa? Adanya orang-orang ataupun para asatizah, para da'i
yang berdakwah hanya untuk menjaga air muka dia, yang menjaga perut dia sahaja, semata-mata untuk mendapat kedudukan dan nama di sisi manusia. Alangkah malangnya tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian kalau mendapat kawan seperti ini ataupun pendakwah seperti ini yang berani berkata di belakang saja, tapi di hadapan mereka tak berani tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kalau dia katakan takut apa? Dia kata aku takut nanti kena tukar. Aku takut nanti kena macam ni, tak boleh dijemput di sini dan sebagainya. Maka hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana pembelajaranmu dulu ketika kamu menuntut ilmu dahulu tentang bagaimana sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sirah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdakwah dengan air mata, lidangan air mata, darah sekalipun dan nyawa untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita hilang sedikit jawatan, hilang jemputan pun kita dah kecut dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tengok Allah datangkan kepada kita dekat 3 minggu nanti, tak ada jemputan langsung. Kalau ada jemputan pun dibatalkan dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kamu akan mati? Soalan saya, adakah kamu akan mati tanpa jemputan? Tak mati. Tak mati. Buktinya Allah Subhanahu Wa Taala janji dah rezeki untuk kita. Kalau kamu tak keluar berdakwah pun ada rezeki untukmu. Allah akan beri dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bab kata 4 belalang, ulat dalam batu boleh hidup. Kita ni batu dalam perut insya-Allah pun masih boleh hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Batu karang nama dia. Baik, seterusnya hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, berdakwah banyak cara dia. Itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kuntum khaira ummah. Kamulah Nabi kata man ra'a minkum munkaran. Minta itu Al-Quran. Man ra'a, siapa-siapa yang ra'a dia tengok. Ra'a juga kata ulama alima, dia tahu. Dia tak tengok tapi dia tahu. Orang bagi tahu. Pakcik, sini ada orang buat gini. Dia tahu, dia tak nampak tapi dia tahu. Man ra'a minkum munkaran. Satu kemungkaran dia tahu ataupun dia tengok, falyughayyirhu biyadihi. Dia kena cegah guna kuasa dia, tangan dia, yakni kekuatan ataupun kekuasaan yang dia ada. Saya tidak ada kekuasaan. Kekuatan datang daripada mulk, kerajaan atau menjaga kerajaan, kuasa dan sebagainya. Dia boleh mencegah. Macam sekarang yang boleh mencegah dengan kuasa yang diberi. Dia seorang anggota polis, dia seorang anggota pegawai agama Islam, mencegah maksiat dan sebagainya. Maka dia ada kuasa, dia boleh mencegah kemungkaran tersebut. Dia seorang ketua kampung, JKK, MPK, MPSB, tuan-tuan lah, apa saja MM kat depan tu, kamu ada kuasa cegah kemungkaran yang berlaku depan mata kita. Jangan tutup mata. Bila kita tutup mata Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya maksiat berleluasa. Bila maksiat banyak sangat, Allah Subhanahu Wa Taala akan turun bala kepada satu kampung tersebut dan satu kawasan tersebut. Yang kedua, fa in lam yastati' fa bilisanih. Kalau tidak mampu, guna lidah. Sekarang lidah orang tukarkan kepada tangan. Tangan tu bukan tangan tadi tu kekuatan, tapi lidah sekarang orang guna menaik. Dia menaik teguran dalam Facebook, dia menaik teguran dalam Instagram, dia menaik teguran dalam Twitter, dalam blog, dalam apa-apa saja teguran, WhatsApp group dan sebagainya. Teguran ini dilahirkan bukan semata-mata untuk kepentingan diri, tapi untuk mencegah orang daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Fa in lam yastati' fa biqalbih. Tapi kalau tak mampu, guna hati. Guna hati. Macam mana guna hati? Kita benci kepada perkara tersebut. Tapi kena ingat kata Rasulullah, wa dzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Kita nak ukur iman kita, mampu tak kita nak cegah kemungkaran. Kalau kita mampu nak cegah kemungkaran, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, silakan buat. Buat guna tangan dengan kuasa kita ada. Dengan lidah kita boleh sebut, kita boleh menegur. Setakat ni saya guna tahap yang kedua, iaitu guna lidah. Kita menegur kemungkaran, kebejatan yang berlaku semata-mata untuk melihat kemuliaan yang wujud di hadapan kita, insya-Allah. Macam saya tegur RTM baru ni. Saya tegur bukan sekadar tegur keseluruhannya. Saya tegur hanya program tersebut. Dia nak menyanyi, silakan menyanyi. Ada orang menyanyi dengan cara tak perlu melompat-lompat, tak perlu. Tak perlu bercampur gaul lelaki dan perempuan, tak perlu. Kalau Jamal Abdillah nak menyanyi, dia menyanyi seorang dia, cukup. Kalau siapa lagi? Siapa yang menyanyi? Menyanyi seorang-seorang, tak perlu nak bercampur perempuan, menari ikut belakang dan sebagainya. Semua itu maksiat tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut maksiat, dia mendatangkan kemurkaan daripada Allah, bukan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perlu ada orang menegur. Ada orang menegur, kita tak dengar. Ada orang menegur, orang dengar dan sebagainya. Ada juga orang menegur dan dia pula ditegur balik. Macam saya, siapa makeup artis pun DM saya, tuan-tuan Allah, malam ni petang tadi, makeup artis pun DM saya,
Dia kata saya mencari populariti dengan menegur orang. Dia kata kalau kamu you nak popular, I boleh popularkan you. Saya sebut pada dia, Cik Puan, nampak macam lelaki lah, tapi saya kata, Cik Puan, tolonglah, cukup popular dah saya ni, tak perlu nak popularkan lagi. Tapi nak sebut tentang Allah Subhanahu Wa Taala sampai tara tu, bila mana kita sebut tentang satu benda yang betul bencinya mereka kepada kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jadi apa perlu kita takutkan lagi? Apa perlu kita takutkan? Hayat kita tak lama. Kalau orang benci pada kita, kita stop. Adakah kita nak stop? Minta maaf. Adakah kita nak stop? Tak. Tegur tentang Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Tegurlah. Selagi mana kita mampu tegur. Mungkin dengan cara kita ni, ada orang yang kita tegur, mungkin dia terasa yang amat sangat, mungkin keras teguran kita. Kita boleh minta maaf kalau itu sangat keras. Tapi hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, setakat ni saya rasa itu masih lagi di bawah aras, lembut lagi, iaitu saya menyatakan bahawa tidak perlu ditontonkan atau dipertonjolkan program-program lara, bukan sekadar di RTM. Saya juga pernah tegur TV3, pembaca berita TV3. Saya pernah tegur juga Astro. Saya pernah tegur tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tegur saja mereka tak ambil pot langsung, masalah juga pada kita. Macam baru ni saya tegur, saya PM kepada seorang pereka fashion yang bergambar dengan maknya. Ramai maknya keliling dia tu, ramai sungguh. Saya seronok, dia seorang pelakon lama, seorang yang sangat rapat dengan program keagamaan. Saya DM dia. Saya kata, Datuk tak bagus ambil gambar dengan maknya. Seolah-olah kita walaupun nak merapati dia, tapi seolah-olahnya kita meraihkan cara pemakaian seksi, nampak habis tak, sebagainya. Maka saya DM dia, tapi tak baca. Tak baca. Mana kita tahu status kita siapa, dan dia takkan baca. Mungkin terlalu banyak orang DM dia, mungkin sampai tak terbaca DM saya, apa yang saya hantar. Maka saya buat secara berdepan. Saya kata perbuatan ini tak dibenarkan oleh syarak. Walau matlamat al-ghayah la tubarirul wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara yang kita nak sampaikan kepada orang lain. Justru itu hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ada orang kata, Ustaz, kenapa nak menegur satu pihak saja, tak menegur pihak yang lain? Saya tanya balik kepada kalian, adakah teguran itu ditentukan kepada kami saja untuk menegur? Saya ulang sekali lagi, adakah teguran itu hanya ustaz-ustaz je kena menegur? Tak, semua kena tegur. Semua kena tegur. Cikgu tak cikgu, nak kena tegur. Yang memiliki akaun Facebook, tegurlah apa yang perlu kita tegur. Mungkin tegur ini sebagai satu pedoman kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang ada orang terima dan orang menolak dan sebagainya, itu tak apalah. Tapi yang penting tentang Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana kata Wonderpad, yang penting kerjasama. Yang penting kerjasama antara kita, bagaimana nak melahirkan satu ummah yang terbaik. Satu ummah yang terbaik kalau Malaysia ni, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik dan Tuhan melimpah ruahkan rahmat keampunannya kepada kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga banyak kekhilafan dan kesilapan, kelemahan diri, keaiban diri yang wujud. Namun gitu tuan-tuan Allah tidak menafikan kita sebagai tugas untuk menegur. Dan kadang-kadang tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, wallahi memang ada orang yang menentang kita. Memang ada orang DM, PM kita dengan pelbagai cercaan yang diberikan. Macam status saya baru tadi, sekitar pukul 7 tadi, saya menyatakan kita akan live pada hari ini. Ada yang kata saya ni kononnya bukan ulama. Dia kata apa, butuh lu, dia tulis situ, butuh ni punggung lah kamaknya. Dikabur pada kita. Tak apalah, Allah kita ucapkan terima kasih di atas ucapan tersebut. Moga-moga Allah beri taufik dan hidayah kepadanya dan kepada kita semua, insya-Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sekadar itulah dapat saya sampaikan pada malam ni. Dan banyak pada malam yang penuh berbahagia yang Allah Subhanahu Wa Taala, esok hari Khamis, seperti mana kata Tuan Guru Ustaz Siddiq Noor, marilah sama-sama esok kita berpuasa sunat pagi esok, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menghilangkan coronavirus ini, COVID-19 ini daripada bumi ini. Bukan bumi Malaysia saja, bumi ini biar hilanglah tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dan Allah selamatkan kita semua, insya-Allah. Kematian telah mencecah 19 dan akan bertambah lagi tuan-tuan sekalian. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita, kesilapan kita. Kemungkinan ada dosa yang kita buat secara sirriyah, senyap-senyap, yang orang lain tak tahu. Disebabkan dosa tersebutlah Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengangkat COVID-19 jauh daripada kita. Maka justru itu Allah Subhanahu Wa Taala, saya yang dhaif ini menyeru kepada tuan-tuan, sahabat-sahabat saya semua yang sudi menonton pada malam ini, pakar-pakarlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tahu di kalangan tuan-tuan
Ada yang bangun pada waktu malam bukan nak tutup aircon sebab sejuk bilik, bangun pada waktu malam merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupakan nama saya dalam doa kalian. Jangan lupakan doakan seluruh umat Islam ini. Sebab doa salah satu doa yang mustajab. Bila doa seseorang kepada saudaranya dalam keadaan orang tu tak tahu kita berdoa untuk dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan makbulkan permintaan dia dan permintaan ke atas kawan tersebut, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya selalu ulang benda ni, iaitu kita bertawasul kepada Allah dengan amalan-amalan yang kita buat. Tuan-tuan rajin baca Al-Quran, tuan-tuan rajin bersedekah, tuan-tuan rajin infak dan sebagainya. Sebut perkara tersebut, kita kata, ya Allah, aku suka berderma, ya Allah. Ya Allah, aku suka infak, ya Allah. Ya Allah, aku suka semayang duha, ya Allah. Ya Allah, aku suka semayang witir, ya Allah. Kalau ada pahala di sisimu ini, ya Allah, tolonglah angkat penyakit ini daripada kami. Moga-moga Allah SWT menerima permintaan kita dengan izin Allah SWT. Jangan lupa share video ni tuan-tuan kepada masyarakat seterusnya. Moga-moga sampai dakwah kepada seluruh masyarakat yang ada di Malaysia dengan izin Allah SWT. Dan kepada warga RTM, saya ulang sekali lagi dekat sini, bahawa saya tidak menafikan seluruh rancangan yang kalian laksanakan di RTM. Cuma saya hanya menegur pada malam Ahad tersebut program yang sangat lara bagi saya, yang boleh menyebabkan kita rasa tidak sesuai dipertontonkan kepada masyarakat. Hadza billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.